Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke webinar umum COVID-19 Cakna dan Kekal Sihat di Musim Perayaan. Saya mengucapkan terima kasih di atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan ke webinar pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, webinar ini dianjurkan oleh Pusat Kajian Kesihatan Komuniti Fakulti Sains Kesihatan UKM. Pada hari ini kita akan bersama-sama dengan pakar-pakar yang boleh berkongsi ilmu untuk sentiasa cakna dan kekal sihat di musim perayaan. InsyaAllah sesi webinar ini akan berlangsung selama 1 jam dan setiap ahli panel akan berkongsi terlebih dahulu lebih kurang 10 minit topik-topik yang telah diberikan kepada mereka. Kemudian selepas selesai setiap satu topik berkenaan, tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk mengutarakan soalan ataupun pandangan kepada ahli panel kita. Ahli panel yang ada pada pagi ini ialah yang pertama, Profesor Madya Dr. Nik Shanita Safi. Suka saya memperkenalkan sedikit Profesor Madya Dr. Nik Shanita. Beliau merupakan pakar dalam bidang dietetik dan telah berkhidmat lama dengan UKM dan banyak menjalankan kajian-kajian berkaitan dengan pemakanan klinikal. Panel yang kedua adalah Profesor Dr. Kobi Kun dan saya rasa ramai dalam kalangan dietitian dan juga nutritionist di Malaysia ini yang mengenali beliau. Beliau merupakan profesor dalam pemakanan community dan sekarang ini merupakan pengerusi kepada Pusat Kajian Kesihatan Komuniti di FSK. Dan panel yang ketiga adalah Dr. Noh Hamid, merupakan seorang pakar psikologi klinikal dan pensyarah dalam bidang ini dan telah berkhidmat di UKM juga beberapa tahun yang lalu. Jadi pada pagi ini saya akan memohon tuan-tuan dan puan-puan untuk menutup dulu mikrofon di komputer masing-masing apabila kita mendengar sesi perkongsian daripada panel berkenaan. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya menjemput panel yang pertama iaitu Profesor Madya Dr. Nik Shanita Safi untuk memulakan sesi dan tajuk yang akan dikongsikan beliau adalah tips pemakanan sihat ketika musim perayaan. Saya jemput Dr. Nik Shanita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Zita di atas pengenalan tadi. Assalamualaikum semua, apa khabar? Terima kasih kerana menyertai webinar kami. So sebelum kita mula, saya nak belanja satu video untuk anda semua. Minta maaf, saya tak nampak lagi di skrin video berkenaan. Tak nampak? Saya cuba sekali lagi. Boleh nampak ke? Okey, dah boleh nampak. Boleh. Okey. Okey, tuan-puan semua, tadi adalah video tentang makanan kegemaran kita di musim perayaan.
Okay, saya akan share slide yang seterusnya. Okay, boleh nampak ke skrin saya? Boleh nampak skrin slide saya? Hello, boleh dengar? Boleh, Doktor. Ya, nampak. Okay, so melihat kepada makanan tadi, apa yang kita boleh katakan tentu sukar untuk kita nak berdepan dengan makanan-makanan, terutamanya makanan yang lazat, makanan-makanan kegemaran kita, terutamanya di musim perayaan, dan ditambahkan lagi kita akan menyambut Hari Raya dalam masa 2 hari lagi, dan hari ini adalah 28 Disember. Okay, so untuk memastikan untuk kita nak bersama dengan sesi ini, saya ingin berkongsi tip pemakanan sihat di musim perayaan supaya kita boleh memastikan bagaimana kita boleh untuk memastikan kita punya kesinambungan pengambilan pemakanan sihat kita berlangsung daripada sebulan Ramadan hingga ke seterusnya di musim perayaan. Okay, apa yang berlaku pada tubuh kita semasa sebulan berpuasa? Sebelum Ramadan ataupun 11 bulan sebelum ini, kita didedahkan dengan masing-masing ada waktu makan tertentu, ada yang mengambil sarapan pagi pukul 8, pukul 9, pukul 11, dan masa makan kita tidak menentu. Tetapi bila masuk saja bulan Ramadan, kita semua, terutamanya Muslim semua, okay, kita diajar, tubuh kita diajar untuk memastikan waktu makan kita adalah tetap, di mana semua kita Muslim yang menganut agama Islam akan bersahur pada pukul 4.30 hingga 5.30 waktu sahur, dan juga berbuka antara 7 suku hingga 7.30. Dalam masa sebulan ataupun sekarang ini sehingga ke hari ini 28 hari kita berpuasa, tubuh kita telah dilatih untuk memastikan pengambilan makanan masa yang tetap. Secara tidak langsung ia akan memastikan kita mendapat corak pengambilan makanan mengikut masa makan yang tetap. So ekoran daripada itu, apa yang berlaku dari segi berat badan kita, yang mana Prof Poh akan kongsi dengan lebih lanjut, kita akan mengalami penurunan berat badan ataupun pengawalan berat badan, dan seterusnya. Banyak lagi faedah-faedah lain yang kita peroleh daripada berpuasa selama sebulan. Di antaranya penurunan tekanan darah bagi yang mengalami tekanan darah tinggi, dan juga kadar metabolisme kita boleh improve dari segi pengambilan makanannya. Dan bagaimana kita nak mengekalkan faedah ni yang oleh dalam masa semasa sebulan Ramadan ini, yang saya kongsi. Tips yang pertama adalah selama 30 hari ataupun sebulan kita telah ambil sahur di antara 4.30 dan 5.30 sebagaimana saya maklumkan tadi. Okey, contohnya esok 1 Syawal. Apa yang berlaku pada tubuh kita, ia tidak akan tahu esok 1 Syawal ataupun hari ini 30 Ramadan, tetapi pada masa yang sama 4.30 hingga 5.30 tubuh kita akan merembes enzim dan hormon dengan banyak, bersedia untuk menerima makanan dalam sistem penghadaman kita. So kita masuk pada 1 Syawal, kita tidak akan mengambil sahur seperti biasa, tetapi apa saranannya adalah kita mengambil sarapan pagi dalam jumlah yang kecil, terutamanya sebelum kita solat sunat raya. Kita makan seperti biasa, makan tengah hari, tetapi tidak perlu terlalu
melebihi saiz hidangan yang biasa kita ambil sebelum Ramadan, kerana pada waktu Ramadan tubuh kita telah dilatih ada makanan diambil pada waktu makan tengah hari. So kita cuba membiasakan semula tubuh kita dengan pengambilan makanan pada waktu tengah hari, dan pada waktu malam kita mengambil makanan utama yang ketiga supaya tubuh kita berbalik seperti mana berbuka puasa di bulan Ramadan. Dan seterusnya untuk tips kedua, memandangkan kita ada hikmahnya COVID-19 ini, di mana kita sekarang masih ada di fasa kelima, PKP, panggil PKPB, di mana kita tidak boleh sewenang-wenangnya menziarah raya ataupun kita katakan rumah tertutup lah, senang cerita. Oleh yang demikian, kalau boleh sebagai ibu-ibu, kakak, adik-adik semua untuk menyediakan makanan di musim perayaan ni, sediakanlah makanan secukupnya untuk jumlah ahli keluarga, kerana kita tidak sepatutnya mengharapkan ada tetamu yang ramai datang ke rumah, dan kita juga tidak akan sebenarnya tidak akan ke rumah kawan, saudara mara dan rakan taulan disebabkan oleh PKPB ni. So seboleh-bolehnya kita hanya makanan juadah-juadah hari raya mengikut jumlah ahli keluarga kita. Dan seterusnya, tips yang ketiga, kawal saiz hidangan setiap kali kita makan. Kalau contohnya kalau kita lihat dari segi dua pinggan ini, ia adalah dua pinggan yang berbeza saiznya, tetapi saiz hidangan di dalam pinggan ini adalah sama. Kalau kita lihat, apabila saiz hidangan yang sama diletak dalam pinggan kecil, ia kelihatan banyak kan, berbanding dengan diletak dalam pinggan besar. Ini macam kita nak cara nak psycho kita sikitlah. Kita rasa makan lebih, dan kita gunakan pinggan yang kecil supaya kita rasa kita makan banyak, padahal saiz hidangannya adalah terkawal. Dan tips yang keempat, sebagaimana yang kita tahu tadi, selama 30 hari kita berpuasa, sebulan berpuasa, perut kita ataupun sistem penghadaman kita berehat, seboleh-bolehnya kita cuba elakkan. Kalau tak boleh elak, kurangkan, terutamanya minuman bergas ataupun cordial, yang mana minuman-minuman ini adalah sangat tinggi kandungan gula. Okay? Disebabkan oleh kandungan gula ataupun gas tersebut, kita ambil dengan berlebihan. Terutamanya pada hari pertama Syawal, perut kita kata boleh terkejut disebabkan oleh kehadiran terlalu banyak gas. Sebaik-baiknya jika hendak minum, kita ambil jus atau daripada perahan buah-buahan segar, dan yang sebaiknya adalah mengambil minuman kosong. So kalau katakan minuman kosong ni macam tak ada sangatlah, dan kita mungkin boleh tambah hirisan lemon ataupun kita letak daun pudina ataupun serai untuk memberi aroma kepada air minuman kita. Dan tips yang kelima, ini adalah pendidikan telah menunjukkan bahawa apabila seseorang makan secara perlahan ataupun tidak tergesa-gesa ataupun gelojoh, ia menunjukkan tubuh kita dapat mendapat signal ataupun dapat mengenal pasti bahawa tubuh kita sebenarnya telah kenyang. Tetapi sekiranya kita makan secara cepat, right, tubuh kita tidak mampu untuk mengetahui ataupun mengenal pasti yang kita telah pun kenyang. So tipsnya yang kelima, cuba makan secara perlahan, makan bersama ahli keluarga yang ada di rumah di musim perayaan, sambil menikmati juadah yang dimasak, yang dihidangkan dalam suasana yang harmoni dan selesa. Dan tips yang terakhir ataupun yang keenam, saya pasti ini adalah hidangan ataupun juadah yang mesti ada, contohnya kerepek-kerepek, gula-gula, manisan, dan cadangannya kita cuba kurangkan ataupun kalau boleh kita gantikan kerepek, gula ataupun manisan ini dengan buah-buahan segar ataupun buah-buahan kering, dan juga kacang-kacang, kerana buah-buahan kering ataupun kacang ini sangat tinggi kandungan nutriennya, padat tenaga, dan pada masa yang sama memberi keperluan vitamin dan mineral yang kita perlukan setelah sebulan kita berpuasa. Dan slide yang terakhir dari saya, di mana boleh saya simpulkan bahawa apa yang tuan-puan perlu ingat adalah
kesimpulannya kita perlu ada 3B, di mana B yang pertama adalah berdisiplin, iaitu makan mengikut waktu makan yang tetap, di mana kita akan berbalik semula kepada apa yang kita telah amalkan mungkin 10 bulan yang lepas. Kita makan mengikut matuan tetap, contohnya sarapan pagi seboleh-bolehnya jangan lebih daripada pukul 10 pagi, makan tengah hari antara pukul 12 dan paling lambat pukul 3 petang. Manakala makan malam awal 6 petang dan selewat-lewatnya 3 hingga 4 jam sebelum kita masuk tidur. Okay. Pada masa yang sama, kita kena pastikan waktu makan dan juga saiz hidangan yang betul mengikut keperluan tubuh kita. Okay. B yang kedua adalah bijak, di mana kita perlu bijak untuk memilih makanan-makanan yang rendah lemak, minyak, garam dan gula, kerana pengambilan yang sedikit bagi contohnya makanan tinggi lemak walaupun ia menyumbang kepada tenaga yang berlebihan, apatah lagi garam dan gula. Dan yang terakhir adalah berhemah, di mana tadi saya maklumkan kita makan dengan perlahan dan apabila kita rasa lapar, kita tanya diri kita, adakah saya lapar? Saya haus. Kemungkinan kita sebenarnya haus ataupun kita dalam rumah kita tak cukup bergerak, tak rasa haus, tapi kita keliru. Mungkin itu disebabkan haus kita rasa nak makan. So, sekiranya kita dah lihat kita baru saja tadi makan dan kemungkinan besar kita sebenarnya haus dan bukannya makan, dan maka teruskan mengambil minuman, jangan kurang daripada 8 gelas sehari. Itu saja daripada saya, Prof. Ruzita. Saya berikan semula sesi dan insyaAllah kalau ada sesi soal jawab saya akan kembali. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Madya, Dr. Nik Syanita. Di atas perkongsian tadi, kita dah tahu ada 6 tips yang perlu diamalkan semasa musim perayaan ini, dan di samping kita mengamalkan 3W, kita kena amalkan juga 3B semasa makan di musim perayaan ini. Jadi kita akan cuba ambil soalan-soalan di chat ataupun soalan-soalan yang akan dibukakan nanti pada akhir setelah 3 orang panel. Jadi untuk sesi yang kedua, saya menjemput Profesor Dr. B. Kun untuk berkongsi slide beliau pula. Jemput ya, Prof. Prof pakai baju kurung raya tu nampaknya. Prof unmute mikrofon. Mikrofon Prof. Okay. Terima kasih host. Thank you dah dapat unmute. Saya nak ucapkan selamat pagi. Tadi kita dah dengar sharing daripada Dr. Nik Syanita. So sekarang saya pula sharing pasal cara kita nak kekalkan langsing . So semua dah berpuasa dekat sebulan. Berat badan dah turun tak? Mesti dah Tapi kalau dah raya nanti, kalau kita dah makan banyak-banyak, mungkin berat badan kita naik semula. So kalau kita nak kekal langsing di musim raya dan selepasnya, saya share sikit rahsia langsing dan sihat di musim perayaan. So tip yang pertama, kita perlu bersenam. So walaupun raya dan juga musim COVID, kita masih perlu bersenam setiap hari. Dan kalau saya buat Google search, saya nampak juga dalam berita harian, sinar harian, semua ada macam berita mengenai kita macam mana nak bersenam di musim COVID. So kalau siapa nak tahu boleh Google je dan tengok. Kalau kita di rumah, kita boleh bersenam secara bersendirian atau bersama keluarga. Kalau ada anak kecil, boleh suruh naik atas badan kita semasa kita bersenam, macam angkat weights lah kononnya. Dan sasaran kita untuk bersenam adalah untuk mencapai 10,000 langkah dalam setiap hari.
Tapi kalau kita nak kira langkah, takkanlah kita nak kira 1, 2, 3 macam tu kan. So biasanya kita perlu ada macam smartwatch. Kalau nak beli yang ni mahal, tak perlulah kita beli yang murah. Semalam saya cari kat Lazada, ada M4 ni, dia boleh buat semua benda yang Apple Watch ni boleh buat. Harganya RM13 lebih je. So bolehlah mampu kita nak beli kalau nak. Tapi kalau tak nak, asalkan kita bersenam dan kalau kita tak keluar rumah, kita boleh cari dalam YouTube. Dia ada banyak cara untuk kita workout di rumah daripada beginner level sampailah ke advanced level. Semuanya ada. Dan kebanyakannya juga ada yang tak perlukan apa-apa peralatan pun kita boleh bersenam. So itu tip pertama mengenai bersenam. Tapi sekarang kita dah masuk ke musim PKPB. So kita boleh keluar rumah dan taman rekreasi pun dah buka. So kita boleh bersenam di luar rumah juga. Tapi kalau kita bersenam di luar rumah, kita perlu berhati-hati sebab ada orang lain dan kita tak nak kalau dia batuk atau bersin, kita kat belakang berlari belakang dia, kita kena pula titisan cecair pernafasannya, nanti dapat COVID pula. Kita tak nak macam tu So gambar ini menunjukkan bagaimana edaran titisan cecair semasa seseorang berjalan atau berlari. So kalau kita keluar ke taman untuk berjalan atau berlari, kita jangan jalan directly di belakang orang tu. Kalau kat belakang memang kita akan kenalah kalau dia batuk atau bersin So kita boleh di tepinya, tapi kalau sebelahnya bukan keluarga kita, jangan dekat-dekat. Okay, dan ataupun kita di belakang tapi jangan directly belakang, ke tepi sikit. Okay, so kita perlu ingat walaupun kita bersenam, kita perlu kekalkan jarak So kalau berjalan dan berlari bersebelah-sebelahan 1.5 meter, kalau depan belakang 5 meter, kalau berlari 10 meter. Kalau basikal lambat dan basikal cepat perlu lagi jauh So kalau lagi cepat kita bergerak, maksudnya kita perlu lagi jauh daripada orang yang di depan kita. Kecuali kalau dia adalah keluarga kita lah. Alright, yang last ni, you all boleh nampak ke yang gambar terakhir ni? Perlu pakai mask lah, itu yang paling selamat kalau kita di luar walaupun kita bersenam. Alright, tip yang kedua adalah kurangkan aktiviti sedentary. Ada ramai juga orang yang biasanya bila kita pakai perkataan sedentary, diorang kata nak menari ke? Tak faham apa maksud sedentary. So sedentary maksudnya adalah aktiviti yang duduk-duduk je atau baring je. Maksudnya kita tak exercise lah ataupun tak berjalan. Okay? So macam pakcik ni yang baring je tengok TV ataupun sekarang kita semua ni mak, ayah, anak semua tengok kat handphone ke smartphone atau tengok game je. Cakap pun tak Macam saya sebelum musim COVID lah, kalau saya pergi ke restoran, ada keluarga, mak, ayah, anak 2 orang, semua tengok kat skrin sendiri, tak bercakap pun. So itu tak elok Bukan tak elok untuk sebab sedentary saja, tapi tak elok untuk hubungan keluarga juga. Tapi sekarang di musim COVID, anak-anak kita perlu buat pembelajaran online dan kita sendiri pun banyak masa luang di komputer untuk work from home. So kita perlu ingat ini adalah saranan untuk kurangkan aktiviti sedentary. Masa skrin seboleh-bolehnya kita hadkan kepada 2 jam sahaja. Dan apabila kita buat aktiviti sedentary, setiap 30 minit kita sepatutnya berhenti sekejap. Lepas tu kita berdiri ke, exercise sikit, stretching ke, macam tu. Ini dipanggil sedentary breaks. So sedentary breaks seboleh-bolehnya kita buat setiap 30 minit. Kalau macam tu kita boleh meningkatkan langkah pergerakan kita dan juga meningkatkan kesihatan kita. Alright, tips yang ketiga adalah berkaitan dengan tidur pula. Semua dapat tidur dengan baik. Di musim Ramadan kadang kita tak cukup tidur sebab bulan Ramadan
kadang tengah malam kita nak makan lagi sebab pagi siang kita tak dapat makan, lepas tu awal-awal pagi dah bangun nak bersahur. So memang kita tak cukup tidur. Tapi kalau tak cukup tidur sebab Ramadan tak apa, sebulan je. Tapi kalau macam lelaki ni, kalau tengah-tengah malam dah pukul 2 tak dapat tidur sebab stres, kita perlu cari jalan untuk mengatasi stres. Okay? Sebab apa kita perlu tidur? So saranannya tidur sekurang-kurangnya 7 jam setiap malam. Ini adalah untuk orang dewasa. Kalau kanak-kanak, keperluan tidur mereka perlu lebih atau kurang? Mestilah lebih kan? Dan kita kaitkan juga, ada banyak kajian yang dapat mengaitkan bahawa kalau kita tak cukup tidur, dia akan menyebabkan badan kita lebih gemuk. Dan lebih gemuk tu bukan saja disebabkan sebab kita tak tidur, kita lapar, kita makan waktu malam, itu juga, tapi sebab dalam tubuh badan kita, fisiologi kita berubah dan tidur yang tak cukup memang dikaitkan dengan obesiti. So kita perlu pastikan kita cukup tidur kalau kita tak nak gemuk lah . So caranya kita perlu set rutin waktu tidur dan waktu bangun setiap hari, sebaik-baiknya waktu yang sama. Especially anak-anak kita. Sekarang dah tak payah pergi sekolah, kadang bangun tengah hari dah nak makan lunch, tak breakfast pun. So kita perlu jagalah rutin kita dan sebaiknya sebelum tidur 30 minit sebelum tu kita jangan main-main handphone, jangan tengok skrin lah sebab skrin kan keluar blue light. So blue light, cahaya warna biru tu boleh menyebabkan badan kita susah nak tidur. Okay? Dan kalau boleh kita praktiskan katil kita untuk tidur saja. Jangan bermain atas katil, buat kerja di atas katil dan sebagainya. Okay. Last sekali, tip yang keempat adalah untuk kita nak sentiasa memantau berat badan kita supaya kita sedar bahawa kalau berat badan kita naik atau turun, kita tahu. Okay, so timbang berat saranannya adalah setiap minggu dan seboleh-bolehnya bila kita timbang berat, kita timbang pada waktu yang sama dan seeloknya sebelum sarapan pagi. Kenapa saranannya macam ni? Sebenarnya kalau kita ada penimbang di rumah, elok kita buat macam ni sebab cuba kita fikir, bila kita makan kan, kalau kita makan sarapan je lah, satu pinggan atas tu katakan nasi lemak yang bungkus kecil je, katakan 200 gram kat situ, lepas tu kita minum satu mak teh tarik, satu mak teh tarik tu pun 200 gram, dah dekat setengah kg dah kat situ. Kita timbang lepas sarapan pagi, mesti tambah berat badan kita setengah kg. So kita tak nak lah So sebab kita buat sebelum sarapan pagi. Kalau kali pertama, kita perlu tahu indeks jisim tubuh kita ataupun BMI kita. Dan ini adalah julat normal. Kalau kurang daripada 18.5, kita kurang berat badan. Kalau lebih daripada 25, kita lebih berat badan. Alright? Tapi timbang yang setiap minggu tu, kalau kita tak kira BMI setiap kali pun tak apa, kita cuma nak memantau setiap minggu dia naik ke dia turun. Supaya kita sedar, kita nak jaga makan, kita nak exercise. Selain itu, ada juga saranan untuk kita ukur lilitan pinggang kita. Dan ukuran lilitan pinggang adalah untuk kita mengenal pasti sama ada kita ada abdominal obesity ataupun tidak. Kadang-kadang BMI kita rendah, nampak kurus je. Tapi perut kita kembung, so kita ada abdominal obesity. Kalau ada abdominal obesity, risiko untuk penyakit, contohnya penyakit jantung, tekanan darah tinggi, barah dan sebagainya adalah lebih tinggi. So kita tak nak risiko penyakit kita lebih tinggi. Jadi kita perlu memantau lilitan pinggang kita juga. Tapi yang ni kita tak payahlah ukur hari-hari, dia takkan ubah. So kita ukur setiap bulan sekali dan sasaran untuk lelaki adalah 90 cm ataupun 35 inci dan ke bawah. Dan perempuan perlu 32 inci ke bawah. Alright, so itulah last slide saya.
cuma mengingati semula selain daripada macam Dr. Nick cerita tadi, jaga makan untuk kita elakkan penyakit, tetapi kita juga perlu ingat untuk jaga kesihatan kita dan kecergasan diri kita dari segi bersenam. Masa menonton perlu dikurangkan, ambillah sedentary breaks, tidur dengan cukup dan timbang berat badan untuk memantau. Terima kasih. Over to you, Prof. Zee. Okey, terima kasih Prof. Poh. Kali ini kita ada 4 tips untuk jaga berat badan dan kesihatan kita. Dan seterusnya, ini yang paling penting. Kita dah jaga makan, kita dah bersenam. Kadang-kadang kita tak boleh nak melawan perasaan kita nak makan, tak nak bersenam. Jadi saya menjemput Dr. Noh Hamid untuk memberi perkongsian beliau. Jemput Dr. Noh. Mikrofonnya Dr. Noh. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Rosita, moderator kita hari ini, dan terima kasih juga kepada Prof. Poh dan juga Prof. Dr. Nick Shanita di atas perkongsian, dan juga selamat datang kepada audiens yang dihormati. So, saya kongsikan saya punya slide dulu ya. Okey, untuk hari ini saya nak kongsikan beberapa tips untuk kesejahteraan psikologi dalam berdepan norma baru sambutan perayaan. Seperti yang Dr. Zee nyatakan, dah ada perkongsian bagaimana nak jaga pemakanan, bagaimana nak jaga kesihatan badan dengan bersenam, dan seterusnya adalah bagaimana kita nak mencapai kesejahteraan psikologi ataupun kegembiraan di musim perayaan, terutama dalam berdepan normal baru sambutan perayaan. Okey, ini hanyalah latar belakang, saya tak perlu kongsikan banyak. Kalau kita lihat sebenarnya di Malaysia sekarang kita ada 3 perayaan utama, iaitu akan datang tahun Pesta Menuai, Gawai Dayak dan juga Hari Raya. Dan merujuk pada Hari Raya, kalau tengok news minggu lepas, ada terdapat kes ketidakpatuhan, contohnya ada dalam 500 orang telah cuba untuk merentas negeri. Sebab apa? Sebab untuk balik raya. Walau bagaimanapun tahun hari ini kita perlu menerima hakikat bahawa kita perlu berdepan dengan normal baru dalam menyambut hari raya. Contohnya keterbatasan pergerakan, tiada bersalam, physical distancing. Dan kalau kita beruntung, mungkin kita di antara 30 orang yang boleh solat hari raya berjemaah tu, tapi kebiasaannya yang boleh solat tu adalah ahli-ahli masjid itu sendiri. Okay. Dan even kita punya pengarah kesihatan sendiri dengan jelas menyatakan bahawa sambutan hari raya ini seelok-eloknya dibuat sederhana dan tertutup untuk 1 hari je, maksudnya untuk hari pertama. Oleh hal yang demikian, saya percaya benda ini memberi sedikit sebanyak tentang kesejahteraan psikologi kita. Mengapa? Pertama sekali, sebab sebenarnya apabila kita menuju pada hari raya, mengapa hari raya itu terlalu besar kepada kita? Sebab ia melambangkan identiti kita, itu yang pertama. Yang keduanya, ia turut mempunyai nilai dan juga makna simbolik, makna kebersamaan, makna kemenangan dan keinsafan serta kegembiraan. Dan yang paling penting apabila kita dalam PKP ini, benda ni mewujudkan perasaan aktif dan juga ketidakpastian dari kita. Contohnya ada yang rasa kesunyian, terperangkap, bosan, so keadaan ni macam di luar kawalan, dan mungkin bertanya bila benda ni akan berakhir. Tapi saya nak kongsikan bahawa sebenarnya apa yang telah saya kongsikan itu adalah berkaitan dengan kesihatan psikologi. Kiranya, kesihatan psikologi adalah bentuk pengalaman kita berhubung dengan emosi positif, rasa gembira kita, kepuasan kita dalam kehidupan. Dan kajian menyatakan bahawa kesejahteraan psikologi mempunyai kesan yang positif terhadap diri kita. Contohnya akan meningkatkan hidup yang lebih sihat, panjang umur, kualiti hidup yang baik, dan juga sebenarnya kesihatan psikologi ini adalah kunci kepada kebahagiaan. Selain itu, apabila kita merujuk kepada bagaimana kita berdepan dengan perayaan dalam tempoh PKP ini, kesan psikologi dia kepada kita itu bergantung dengan perbezaan individu. So boleh dikatakan mungkin ada yang normal, dalam 50% daripada kita boleh berdepan dengan cabaran raya tersebut, dan ada dalam 25% lagi mungkin mengalami kesukaran.
Sebenarnya apabila merujuk kepada kesihatan psikologi, ia berada pada satu kontinum atau pada satu line. Sama ada kita rasa bahagia, kurang bahagia ataupun tidak. Benda ini adalah bergantung dengan penerimaan kita semasa tentang perayaan itu sendiri. Selain itu, kebolehan kita untuk mengawal tingkah laku ataupun mengawal sekitaran sambutan tersebut. Dan yang paling penting, ia bergantung dengan bagaimana kita mengekalkan hubungan kita dengan orang lain semasa perayaan. Dan yang paling penting juga, ia turut memberi kesan, contohnya sama ada kita rasa perayaan kita tahun ni ada tujuan ke tak? Apa tujuan sambutan Hari Raya ini? Dan yang paling penting, sama ada kita ada kebebasan tak untuk sewaktu Hari Raya. So apabila kita mempunyai pandangan yang positif tentang perkara ini, so ia menjurus kepada perasaan ataupun pencapaian kesejahteraan psikologi tersebut. So berikut saya kongsikan apa yang boleh kita lakukan untuk kesejahteraan psikologi dalam menyambut perayaan dalam tempoh PKP. Pertama sekali, secara ringkas, saya mengajak kita semua untuk belajar menerima bahawa ini adalah keadaan hari raya kita pada tahun ini dan kita perlu menerima apa perkara yang hilang ataupun kita rindui dalam perayaan. Contohnya bersalam dengan orang tua, berpeluk dengan adik-beradik, memakan juadah ibu dan sebagainya. Itu yang pertama, kita kena terima so agar kita boleh rasa lebih bahagia. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita harus mempunyai worldview yang betul tentang perayaan. Oleh itu kita perlu perbaiki cara kita melihat ataupun worldview kita ke atas perayaan dengan normal baru. Bahawa ini adalah perayaan yang bukan saja akan disambut oleh saya sendiri, tetapi orang lain juga akan mempunyai perasaan ataupun cara yang sama dalam menyambut perayaan ketika musim PKP ini. Dan yang paling penting untuk mencapai kegembiraan, cuba ambil inisiatif untuk mencipta kenangan dalam perayaan. Contohnya, kalau suami tolong isteri masak, kalau isteri mungkin tolong suami masak. Selain itu, jadikan suasana perayaan itu sesuatu ingatan ataupun memori yang indah pada anak-anak dan juga pasangan. Dan yang paling penting, tips yang seterusnya adalah untuk kebahagiaan dalam perayaan. So, soalannya, kita perlu tanya diri kita, bila kita nak rasa bahagia? Sebenarnya, apabila menuju kebahagiaan itu adalah here and now, sekarang. Maksudnya ia bukan satu perkara yang tertangguh. Oh, saya nak bahagia mungkin seminggu lagi ataupun masa akan depan. So, maksudnya fokus kepada sekarang. So, apa saja yang berlaku pada hari raya itu, jadikan dia satu platform untuk mencipta kebahagiaan. Dan yang paling penting, kita kena acknowledge bahawa setiap individu yang menyambut perayaan itu berhak untuk bahagia. Dan bahagia juga sebenarnya bersifat borderless, tanpa batasan geografi. Ini bermaksud bahawa tanpa beraya, tanpa ibu bapa kita juga mungkin kita boleh berasa bahagia. Jadi dan seterusnya adalah terus bersikap positif di musim perayaan. Kepadanya mungkin pelbagai, contohnya mungkin dengan keperluan rumah ataupun mungkin dengan isu-isu perhubungan dan sebagainya. Yang penting untuk terus bersikap positif. Yang keenam adalah cuba fokus kepada apa yang anda kawal. Contohnya untuk merentas kawal sempadan itu kita tak boleh kan. Apa yang anda boleh kawal mungkin menziarah jiran pada hari yang pertama ataupun mungkin menziarah adik-adik pada hari yang pertama dan sebagainya. Dan yang paling penting dalam perayaan itu, ambil masa untuk refleks emosi kita, memahami informasi kita. Ya, kita kena acknowledge, contohnya kita rasa sedih, tak beraya dengan ibu bapa, so ini perasaan yang kita ada dan kita kena acknowledge. Pada masa sama, kita kena urus emosi-emosi tersebut. Selain itu, tips yang seterusnya adalah untuk menyambut perayaan dengan penuh makna dan tujuan. Ini bermaksud ia bukanlah perayaan yang biasa, yang perayaan yang mungkin tak ada raya ke tak raya ke sama saja. Tetapi untuk raya tahun ini saya berazam nak mencipta, contohnya memberi lebih makna kepada keluarga ataupun kejiranan. Dan yang paling penting juga dalam setiap mencapai kesejahteraan psikologi ini, cubalah memberi makna baru kebersamaan di musim perayaan. Ini bermaksud kebersamaan itu bukan sesuatu yang bersifat fizikal. Kebersamaan itu seharusnya sesuatu yang lebih daripada tersebut. Contohnya kita beraya di mungkin Shah-Alam, tetapi ibu bapa kita mungkin di Pahang. So kita boleh merasa lagi bahawa kita masih beraya bersama mereka. Perkara yang seterusnya adalah dengan mewujudkan beberapa tindakan positif, contohnya terus bersyukur, selain itu terus saling memaafi di antara satu sama lain dan juga membuat kebaikan dalam usaha kita menyambut hari raya. Dan yang paling penting adalah usaha kita untuk terus fokus pada penjagaan emosi diri kita yang baik.
Contohnya kalau kita ada stres, urus stres dengan baik. So ajar diri kita untuk berhenti dari stres, tenangkan diri kita mungkin dengan teknik pernafasan ataupun visualization. Dan yang paling penting kalau rasa stres tu, lakukan sesuatu yang kita seronok. Kalau seronok berkebun, kalau seronok bacaan, menonton dan sebagainya, boleh dilakukan. Dan yang paling penting untuk mencapai kejayaan psikologi juga, cubalah mengimbau kenangan manis yang lalu. So ini bermaksud kadang-kadang apabila kita mengenang pengalaman manis kita pada masa lalu, benda ni juga akan membawa rentetan emosi-emosi positif dalam usaha kita menyambut perayaan dalam tempoh PKP. Dan yang terakhir sekali, tips yang boleh saya kongsikan adalah untuk kekal berhubung, stay connected dan wujudkan kebersamaan di dalam dunia maya ataupun dunia virtual. Adalah secara ringkasnya tentang 13 tips. Perlu diingatkan bahawa apa yang kita alami bukanlah sesuatu yang berbeza dengan orang lain. Orang lain mempunyai isu yang sama, tak balik kampung. Selain itu mungkin tak merasa masakan ibu bapa dan sebagainya, ataupun opah atau mungkin tak beraya dengan cucu pada tahun ni. Okay. Sebagai penutup, memang penjarakan sosial tu ada, tetapi ia tidak bermaksud kita terputus hubungan. Teruslah berhubung. Yang kedua, ambil masa diri anda untuk meningkatkan kesejahteraan psikologi, terutama di musim perayaan. Dan yang paling penting, cuba acknowledge perasaan dengan melakukan refleksi terhadap perasaan kita. Kerana refleksi sangat baik kepada kesejahteraan psikologi dan pada masa sama adalah okey untuk berasa sedih tentang yang tidak dapat disambut bersama. Episod penting yang tak dapat disambut bersama, contohnya Hari Raya. Dan selain itu, kita perlu betulkan worldview kita, perspektif kita dalam menyambut perayaan dalam normal baharu. Dan yang paling penting, samalah kita berusaha untuk cuba menyambut perayaan dengan penuh makna, kenangan dan juga tujuan. Sekali, anda berhak berhari raya dengan kegembiraan. So, itu yang boleh saya kongsikan bagaimana boleh mempromosi kesejahteraan psikologi ataupun kegembiraan dalam usaha menyambut perayaan dalam tempoh PKP. Saya kembalikan kepada Dr. Zid. Terima kasih, Dr. Zid. Alright, terima kasih Dr. Noh atas perkongsian tersebut. Jadi kita ada banyak tips untuk mengawal perasaan dan sebagainya ya semasa menyambut perayaan norma baru ini. Jadi saya akan buka kepada sesi soal jawab. Cuma sebelum itu tadi saya nampak dekat chat box ada beberapa soalan yang ditanyakan kepada Dr. Nick, Dr. Propo dan juga Dr. Noh. Saya mulakan dengan soalan yang yang diberikan kepada Dr. Nick ya. Bagaimana tentang air detox ya. Kemudian apakah saranan pengambilan kuih raya? Mohon Dr. Nick beri respon. Okey, terima kasih Prof. Zid, terima kasih yang menanya. Terima kasih Puan Pijat buatkan senarai soalan-soalan daripada peserta. Saya ada 4 soalan di sini. Yang pertama, air detox. Okay, air detox ni memang famous lah dia, apa-apa kita kan sekarang sokmed, social media, apa-apa saja kreativiti daripada netizen dia akan upload air detox. So air detox ni macam saya bagi contoh tadi, kita letak irisan lemon, air pudina, serai, nak suruh ada aroma pada air tersebut. Tetapi sengaja saya tidak tak sebutkan ia boleh menghilangkan dari segi mengkumuhkan bahan-bahan toksin dalam tubuh kita, kerana contoh yang paling mudah, berapa banyak, kalau kita tak buat kajian, tapi berapa banyak sangatlah vitamin C dalam air tu daripada irisan lemon tu yang akan masuk dalam air, dan berapa banyak pula lah vitamin C yang boleh diserap daripada minuman yang kita letak irisan lemon tersebut. Makanya kalau kita kata air tersebut boleh menyah toksik bahan kumuh daripada tubuh kita, jawapannya tidak ada bukti saintifik yang menyatakan ia boleh. Sebenarnya cukup untuk memberi rasa yang wangi, rasa air tu minum tak adalah macam kelat-kelat je nak habiskan air kosong tu kan. Sebab air kosong ni macam tak sedap lah, dia nak kena ada juga manis dia. Kadang-kadang orang yang buat air detox ni dia letak aiskrim soda,
dia letak asam boy, nak suruh lagi manis lagi sedap. So dah habislah fungsi yang kononnya air detox tu. Right? So sebenarnya bila kita letak semua daun pudina, serai semua tu adalah untuk memberi aroma, lebih kepada itu, bukan kepada untuk toksikkan tubuh kita. Okay, itu soalan pertama. Soalan yang kedua, saya banyak nampak lebih kepada susahnya nak jaga nafsu makan. Hidangan makanan kan, tadi sengaja saya letak video pagi-pagi ni, minta maaf lepas belum lagi sampai tengah hari kan, untuk kita lihat makanan-makanan juadah-juadah hari raya. Okay, berbalik kepada nafsu makan, suka saya nak nyatakan di sini bagaimana sebulan Ramadan ini kita mengawal nafsu kita. Macam mana kita boleh kata, okey sekarang bukan masa untuk kita makan. Maka macam mana azam kita, kekuatan kita, kekuatan dalaman kita nak mengawal nafsu. Kekuatan yang sama jugalah kita bawa ke bulan Syawal dan bulan yang seterusnya, 11 bulan yang akan datang. Sebagaimana kita kawal nafsu kita, kita diajar mengawal nafsu kita supaya tidak makan selepas pukul subuh, pukul 6 pagi sehinggalah pukul sebelum maghrib. Keadaan yang sama, kita mengawal nafsu kita untuk makan, minum dan tidak bersenam selepas bulan Ramadan. Itu yang saya boleh katakan. Walaupun ianya susah tetapi kita boleh buat. Yes, we can do it. Okay, the same thing. Orang yang sama, kita boleh kawal nafsu kita di bulan Ramadan. Kita perlu berazam untuk dapat kawal. Bukan langsung tak boleh makan. Boleh. Tapi kita cuba mengawalnya dari segi keazaman yang sama. Itu satu. Satu lagi, dari segi nafsu ni sebenarnya, tubuh kita ni kita ada satu bukan organ, kita panggil epistat. Epistat ni macam kereta, dia panggil thermostat, kita ada epistat. Epistat ni mengawal appetite, selera kita. Okay, apa yang berlaku untuk tubuh kita sekiranya kita ni cuba untuk menekan ataupun tidak mengambil satu-satu jenis makanan. Contohnya saya nak berdiet lah, saya tak nak ambil makanan manis, sangat-sangat saya cuba kontrol, tetapi apa yang berlaku, tubuh kita craving, akan sangat mengidam nak makan tu. Apa yang berlaku bila kita tak boleh tahan, itu yang menyebabkan kita pulun habis-habisan dan habislah nafsu kita, tak boleh lagi nak dibendung, tak boleh nak dibendung. So dalam kata lain, kita makan dan dia punya keywordnya ambil semua jenis makanan tapi secara sederhana. Sebab untuk makanan tidak ada satu jenis makanan yang baik dan tidak ada satu jenis makanan yang tidak elok. Semua makanan kita patut ambil kerana setiap makanan dia menyumbang nutrien ataupun zat makanannya yang tertentu. Itu satu, yang nafsu, untuk kawal nafsu kita. Dan macam Sam tanya, Puan Sam, saya nampak soalan dia kata macam mana nak kontrol ni, makanan juadah terlalu banyak. Ya, kita boleh rasa tapi kita ambil setakat rasalah, bukan makan sampai kita rasa kita makan satu tu dah tak boleh nak makan benda lain. Kita setakat rasa dan ingat kita makan secara berhemah, makan dan menikmati makanan tersebut. Bila tubuh kita dah cukup, epistat kita dah detect, okay, you dah cukup karbohidrat, sumber kanji, dah cukup protein daripada lauk, dah cukup lemak dan juga vitamin mineral, tubuh kita tak akan craving, tak akan rasa macam naknya makan KFC. Sebab apa? Sebab kita sebelum ni makan asyik kukus, bolehlah tahan mungkin 2-3 hari, tapi lepas tu tiap masa makan rasa macam nak makan goreng je, nak makan kulit ayam je, tak tahu kenapa. Itu sebabnya, itulah tugas epistat dalam tubuh kita. Okay, itu untuk soalan nafsu, macam mana nak kontrol. Dan soalan yang keempat, Hanis tanya macam mana, apa saranan biskut raya. Okay, ini tak ada saranan, tapi saya hanya nak bagi tahu rata-ratanya satu biji, bukan satu balang, satu biji jam tart, okay, rata-rata kalori, tenaga yang disumbangkan ada yang 50 dan yang paling banyak 100 kalori. Okay. Tepuk dada, tanya selera. Saya nak makan biskut raya, saya dah makan 5 biji. Alamak, 100 kali 5, 500 kalori. 500 kalori sama dengan hidangan utama saya makan tengah hari. Takkan saya nak makan 5 biji jam tart saja, saya tak makan nasi, lauk dan sayur serta buah. Itu dia punya
perumpamaannya. So maksudnya kalau nak makan biskut raya, kita boleh makan tapi berpada-pada. Makan dia sebagai hidangan antara waktu makan supaya kita tak substitute, tidak menggantikan biskut raya 5 biji tadi yang kalorinya 500 dengan makanan utama. Prof Zik, saya rasa saya dah cover semua soalan, bagi peluang pada Prof Po dengan Dr. Noh. Okey, saya nampak ada juga yang telah mengangkat tangan dalam skrin saya ni. Kita nak pergi ke soalan verbal dulu ke ataupun yang dah tulis kat soalan ni? Yang dah tulis di chat. Ikut suka Puan Pengerusi. Ya. Kita pergi ke chat room dululah ya. Kita jawab soalan. Minta maaf jam saya berbunyi kat rumah. Kita pergi ke soalan yang di chat box dulu, kemudian kita buka untuk bertanya secara lisan. Prof nak jawab soalan dulu? Okay, so ada satu soalan dari Zul, dia Amin. Dia tanya, boleh tak cadangkan senaman yang hapuskan abdominal obesity? Soalan yang sangat bagus sebab saya pun tak ada jawapannya. First thing, rasanya kita perlu bersenam dulu, cardio untuk untuk turunkan berat badan. Lepas tu baru kita fikir pasal perut kita tu. Sebab bila kita slim secara keseluruhannya, saiz lilitan pinggang kita juga akan menurun, tapi setengah orang memang cenderung untuk ada abdominal obesity macam saya. So memang kita perlu juga fikirlah bersenam untuk abdominal obesity. Dan saya sebab di musim COVID ni saya banyak exercise kat rumah, cari video dalam YouTube. So memang ada video dalam YouTube yang untuk exercise bahagian pinggang kita. So kita boleh ikutlah. First pilih yang mudah-mudah dulu sebab kita tak biasa kan. Okey, soalan kedua daripada kawan lama saya, Ko Aci. Dia belajar di UKM sama-sama dulu. Dia tanya untuk jogging kena pakai mask atau tidak sebab ada berita di WhatsApp tentang keburukan memakai mask semasa bersenam. So memang kita pakai mask, kadang rasa tak selesa untuk bersenam. Depends on what mask we wear also. Kalau kita pergi bersenam di taman rekreasi dan di sekeliling kita memang tak ada orang, kita pilih pergi awal-awal pagi atau lewat sikit dan tak ada orang, then tak payah pakai mask lah. Tapi kalau ada ramai orang, elok kita pakai mask. Pendapat saya begitulah. Okey, itu saja. Dr. Noh pula. Prof Po, ada soalan tak cukup tidur. Ya. Prof Po, ada soalan tak cukup tidur. Selepas Ramadan boleh turun tak berat badan? Tak cukup tidur semasa Ramadan, dia naik berat ke? Terutamanya ibu yang menyusu anak. Ibu yang menyusu anak, saya ada satu tip. Masa saya anak pertama, saya tak pandai baring untuk menyusu anak. So kena duduk tau. Bila breastfeeding tengah-tengah malam pun duduklah mengantuk macam tu. Tapi bila baby tu dah besar sikit, kita dah belajar macam mengiring Kita baring je, baby kat sebelah kita, actually kita boleh breastfeeding. So kita boleh belajar sementara macam kita tidur, taklah tidur nyenyak sebab ada baby, tapi dapatlah juga kita macam rehat semasa breastfeeding malam-malam. Then okay lah. Tapi kalau kita breastfeeding, kadang berat badan kita tak turun, mungkin puncanya lain, bukan sebab kita tak cukup tidur saja, tapi juga sebab hari tu masa mengandung berat badan kita dah naik. So kita perlu cuba menurunkan berat. Tapi kalau kita nak menurunkan berat badan masa kita menyusu baby, kalau baby kita kecil lagi lah, kadang kita tak nak juga macam terlampau jaga makan sebab kita nak make sure badan kita sendiri sihat untuk menghasilkan susu. Sebab bila kita menghasilkan susu, badan kita akan menggunakan semua sumber badan kita yang ada untuk bagi pada baby dalam susu. Kalau kita tak cukup makan, kita yang contohnya tulang kita akan jadi kurang sihat sebab kalsium ada yang perlu keluar daripada tulang sikit untuk hasilkan susu. So elok kita jaga pemakanan kita. Okey. Okey, terima kasih Prof Po.
Kita pergi ke soalan yang diberikan kepada Dr. Noh ya. Boleh Dr. Noh? Dah Ya. dapat soalan tadi ya? Boleh. Okey, Silakan. insyaAllah. Terima kasih Prof. Zid. So bersama saya at least ada 3 soalan. Pertama sekali, soalan pertama ada mungkin daripada Puan Adibah. Soalannya, adakah jika tidak dapat menerima norma baru sambutan perayaan kita ada masalah psikologi? So jawapannya tidak. Mengapa? Sebab apa? Ia adalah reaksi emosi yang biasa yang akan dialami oleh individu yang normal kerana kebiasaannya terganggu. Dan apa yang mungkin dialami sekarang adalah kita pada fasa bahawa kita menidakkan mengapa benda ini berlaku ataupun mengapa benda ni tak recovery. Dan benda tu akan menjadi masalah emosi apabila ataupun masalah psikologi apabila sesuatu event itu memberi kesan, contohnya cara kita berfikir, cara kita beremosi, dan yang paling penting ia turut mengganggu fungsi sosial kita. Fungsi sosial kita sebagai seorang pekerja, sebagai seorang ibu. So ini akan menunjukkan wujudnya simptom-simptom psikologikal ataupun kesihatan mental. Tapi dengan keadaan yang kita alami sekarang ni, everybody mengalami stres disebabkan stres itu yang biasa tu okey, dan apabila dia berlebihan tu ia akan menjadi masalah. So jawapannya adalah reaksi normal kita apabila berdepan dengan norma baru, apabila sesuatu rutin kita tu terganggu. Soalan yang kedua, saya percaya juga daripada Puan Adibah, ada tips untuk mengurangkan rasa tertekan dengan sambutan perayaan norma baru. Kalau boleh saya kongsikan, apabila merujuk kepada tips untuk mengelak tekanan, pertama sekali kita kena tahu apa punca tekanan kita itu. Contohnya punca tekanan mungkin disebabkan oleh isu keuangan, oleh isu perhubungan. So kita kena address ataupun kita kena urus isu-isu tersebut sebaiknya. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita menyambut perayaan tu, yang kedua adalah kita perlu ada expectation. Sama ada kita terlalu meletak expectation yang tertinggi kepada perayaan hari ini, tahun ini ataupun tidak. So elok-eloknya letakkan harapan kita pada expectation yang biasa. Yang keduanya tips komunikasi, sebab pastikan komunikasi adalah terbuka dengan individu di dalam sekitaran anda. Tips yang seterusnya adalah untuk mewujudkan rutin. Contohnya untuk hari raya yang pertama tu, cuba rancangkan apa rutin yang nak dialami. Contohnya sembahyang hari raya bersama dengan ahli keluarga, kemudian makan bersama, lepas tu melakukan video conferencing dan sebagainya. Dan tip yang terakhir adalah penting untuk stay connected dengan individu yang tak ada di physical atau dalam physical setting juga. So itu 2 soalan, saya menjawab sebahagian daripada keperluan soalan tersebut. So soalan yang terakhir adalah, sekejap saya cek soalan nombor apa, nombor 9. Bagaimana nak menjaga jarak sosial jika bergambar ketika menziarahi ibu bapa di kampung negeri yang sama? Semestinya ada sesi bergambar pada pagi raya bersama ahli keluarga. So pandangan saya sebenarnya kalau kita tengok sesi bergambar ni adalah norma lama kita. So, apabila kita merujuk kepada norma baru tu, so mungkin kalau boleh kita minimumkan risiko untuk mewujudkan gambar bersama yang cukup dalam jumlah yang banyak. Yang 1-2 tu adalah pertimbangan anda lah. Contohnya mungkin individu yang terdekat itu adalah sihat dan sebagainya. Itu insya-Allah tak ada masalah. So semua ni bergantung kepada penilaian anda. So seelok-eloknya wujudkan norma yang baru mungkin boleh menggunakan software tertentu, kemudian gambar-gambar tersebut boleh digabungkan. Okay. Itu harapan pandangan saya. Terima kasih Prof. Zid. Okey, terima kasih Dr. Noh. Tapi tadi saya nampak ada juga beberapa soalan yang banyak bertanya tentang nak mengawal rasa makan, nak mengawal rasa nafsu untuk makan pelbagai juadah yang dihidangkan semasa musim perayaan. Tadi kita dah dengar tips daripada Dr. Nik Shanita sebagai seorang pakar dietetics. Mungkin Dr. Noh sebagai pakar psikologi klinikal ada tips yang boleh dikongsikan juga dengan kita bersama di sini. Dr. Noh, tolong unmute the microphone. Okey, maaf Prof, saya terlepas Prof punya background punya soalan tu. Latar belakang tu. Boleh mula sekali lagi Prof, maaf Prof. Alright, tadi ada beberapa juga yang bertanya macam mana nak kawal nafsu, makan pelbagai hidangan, nak kawal supaya jangan makan sekali harum dan sebagainya kan. Kita dah dengar Dr. Nik bagi jawapan dari segi perspektif seorang dietitian. Bagaimana pula pandangan seorang ahli psikologi klinikal. Okey, terima kasih Prof. Zid di atas
persoalan. Contohnya apabila merujuk kepada nafsu makan ni. Kadang-kadang apabila kita merujuk kepada makanan, dia mungkin bentuk excessive behavior ataupun tingkah laku berlebihan kita. Kita dah makan, tapi kita makan lagi dan kita nak makan lagi. So apa yang boleh dilakukan, prinsip asas adalah untuk mengurangkan benda tersebut. Jadi persoalannya bagaimana kita nak mengurangkan nafsu tu, so kita define the limit. Contohnya untuk makan pagi ni, sarapan ni, aku nak makan apa? Makan tengah hari, aku nak makan apa? So ini adalah benda-benda yang kita set limit dalam pemakanan tersebut. So aspek yang kedua adalah aspek visualization. Kadang-kadang kita tanam benda ni dalam diri kita tak nampak. So akhirnya kita akan terlupa. So kalau boleh visualize benda ni. So ini target untuk hari minggu raya yang pertama. So pastikan benda tu ditulis dan benda tu dimonitor ataupun dipantau dan sebagainya. So ini akan menjadikan sesuatu tingkah laku itu kita sentiasa sedar dan kita akan ada usaha untuk mengekalkan tingkah laku tersebut. Dan yang paling penting sebenarnya kita kena lihat bahawa dalam proses itu sendiri akan ada jatuh bangun. Sehari itu mungkin kita termakan lebih, sehari itu mungkin kita termakan kurang, itu adalah perkara biasa. Tetapi kita kena bawa diri kita ke landasan yang balik dengan limit yang telah kita. Dan yang paling penting kita bila makan ni jangan makan berseorangan. Kalau makan seseorangan itu bahaya sebab orang tak menilai kita kan. So kita makan bukan seadanya, semahunya. So seelok-eloknya makan dengan yang lain, lepas tu bertambah pandangan orang lain sama ada jumlah yang kita makan tu bersesuaian. Seelok-eloknya jangan makan berseorangan. Terima kasih Prof. Zid. Respon yang bagus, tip yang bagus, jangan makan berseorangan, makan berteman supaya ada orang komen kita makan banyak ataupun makan sikit. Okey, sekarang saya buka soalan daripada semua pendengar peserta. Saya nampak Nur Hidayah ada angkat tangan. Ada soalan ke Nur Hidayah? Tak ada. Okey, Nur Haisyah pun angkat tangan. Ada soalan ke Nur Haisyah? Tak ada ya? Ada Nur Haisyah, silakan. Tunggu sikitlah Nur Haisyah. Okey, silakan Nur Haisyah. Tak ada soalan? Silakan. Tak dengar lah. Maybe boleh type soalan. Boleh type soalan ya Nur Haisyah. Nur Hazwani. Prof. Zid, saya jawab tadi sebab saya baru baca tadi soalan yang Dr. Nick cakap pasal tak cukup tidur. Ni soalan daripada Adiba Zakaria. Saya rasa dia salah faham sebab dia kata jika memang tak cukup tidur walaupun selepas Ramadan, boleh ke untuk turun berat badan? Tak cukup tidur memang susah lah untuk nak turun berat badan sebab kalau kita tak cukup tidur memang dia dikaitkan dengan obesity. So kita memang perlu cuba untuk cukupkan tidur kita lah. Tu je. Okay. Okey. Nur Hazwani ada soalan ke? Angkat tangan nampaknya tu? Tak ada. Ada ya? Ada. Okay, siapa lagi yang angkat tangan? Siapa lagi? Okey, tak ada lagi yang angkat tangan. Boleh saya ada ikon angkat tangan dia tu. Kan kita duduk cari-cari. Oh, alright. Tak apa. Okey, saya nampak As angkat tangan juga. Ada soalan ke As? Tak ada. Tak ada ya? Okey, ada lagi soalan? Cuba tak bagi respon. Tak tekan pause, dia tak ada respon apa. Dia anggap kita tak ada. Siapa tu yang mikrofon tak on tak off tu ya? Okay, saya masih lagi menunggu soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada soalan yang diajukan. Tadi ada juga yang sharekan di sini tentang tutuplah balang kuih biskut tu ketat-ketat. Esok susun lagi bila dah hidangkan untuk tetamu yang datang, keluarga yang datang. Bagus jugalah. Dan boleh tanya soalan? Boleh. Abdul Syukur. Cik Abdul Syukur. Okay, saya nak tanya macam ni. Katalah kita dah lepas bersenam kan. Selalu kita akan merasakan tubuh badan kita macam tak selesa kan. Itu mungkin kalau permulaan tu kita akan rasa badan-badan kita macam bengkak-bengkak lah apa kan. Apakah makanan atau minuman yang terbaik untuk kita
pulihkan kembali badan kita dan kita boleh meneruskan senaman tu seperti biasa. Itu. Okey. Mungkin soalan ni Prof boleh bantu jawab ya. Saya rasa kalau lepas bersenam, biasanya kalau pasal nak makan ke minum, kita perlu recovery ya. Dr. Nick lah paling sesuai nak cerita ni. Dr. Nick lepas sports. Boleh. Okey, Cik Syukur ya. Cik Syukur kata lepas senaman rasa macam lesu kan? Cik Syukur? Betul saya Ya, dapat? betul. Okey. Sebenarnya kalau senaman dia ada dua output dia ataupun dua kesan dia yang paling mudahnya bila kita bersenam, selepas habis saja bersenam sama ada kita akan rasa tersangat lapar ataupun tak ada selera makan. Ini ada dua outcome daripada senaman. Outcome ini kita boleh interpretasikan dia sebagai kalau kita lepas bersenam kita rasa sangat lapar, bermaksud aktiviti yang kita lakukan tadi tu terlalu tinggi intensiti dia. Di mana tubuh kita akan menggunakan sumber karbohidrat sebagai sumber tenaga. Sebab tu gula dalam darah kita digunakan sepenuhnya untuk otot yang bersenam, maka kita akan berasa sangat lapar terbaik sahaja selepas bersenam. Kemudian satu lagi kalau lepas bersenam saja kita rasa tak ada selera makan. Ia bergantunglah kepada objektif kita buat senaman. Ada orang kalau atlet dia bersenam ataupun dia buat dia punya training ke latihan dia untuk performance, untuk prestasi. Memanglah dia kena bersenam dengan intensiti yang tinggi. Makanya dia akan dapat objektif dia, prestasi dia meningkat. Tetapi bagi kebanyakan kita, populasi yang Prof Poh cakap tadi, sedentary semua ni, kita semua nak bakal lemak kan? Memang itu objektif, kebanyakan objektif kita. So kalau itulah objektif kita, kita perlu pastikan senaman yang kita lakukan tu intensitinya perlulah rendah ke sederhana. Tak boleh nak buat aerobik, poco-poco, all those yang very high intensity sebenarnya kita tak bakal lemak. Kita akan bakal gula darah kita. Itu yang berlakunya salah faham dari segi tafsiran intensity exercise yang kita nak lakukan. So untuk menjawab soalan Cik Syukur, bila Cik Syukur kata kenapa lepas senaman tu rasa letih, ada dua kemungkinan. Kemungkinan Cik Syukur langsung tak ambil apa-apa makanan sebelum start senaman tu. So kalau Cik Syukur tak ambil apa-apa makanan, terutamanya makanan berkarbohidrat atau berkanji, Cik Syukur akan rasa penat dan kemungkinan Cik Syukur telah melakukan senaman intensiti rendah ke sederhana. So dalam kata lain, Cik Syukur boleh tahu sekarang Cik Syukur telah menggunakan sumber lemak syabas. Okay, tapi kalau bagi individu yang buat senaman selepas senam aerobik, selepas zumba, rasa sangat-sangat lapar tapi tujuan dia nak bakar lemak, objektifnya tak tercapai. Dia kena turunkan intensiti senaman dia kepada sederhana supaya boleh memastikan tubuh kita menggunakan sumber lemak berbanding daripada sumber karbohidrat ataupun sumber kanji. Boleh Cik Syukur? Okey, jelas. Betul yang dicakapkan tu. Terima kasih Dr. Nick atas jawapan yang sangat terperinci dan jelas tadi. Saya buka lagi dua soalan sebelum kita tamatkan sesi. Saya nampak Lisa Tan angkat tangan. Ada soalan ke Lisa? Okey. Tak ada ya? Ada lagi soalan? Saya buka dua soalan lagi sebelum kita tamat. Ni ada Dr. Fadila. Prof Fadila tanya kalau lebih tidur menyumbang ke berat badan ke Prof Po. Yalah, kalau kita terlebih sangat tidur, maksudnya kita kurang aktiviti fizikal, so memang boleh juga naik berat So tidur kita kena cukup, janganlah terlampau lebih. Petang pun duduk tidur 3 jam, tak bolehlah macam tu. Okey. Ada lagi soalan tuan-tuan dan puan-puan? Oh, ada lagi soalan dekat chat rasanya yang tak jawab. Yang baru yang tak jawab dekat chat. Apa cara terbaik untuk diet saya nampak?
Mungkin saya boleh jawab. Okay. Apa cara terbaik untuk diet? Jawapan Cepu Mas ni sebenarnya dia tak ada satu jawapan untuk semua. Setiap individu dia ada keperluan tubuh sendiri, di mana kalau katakan kita bagi satu formula untuk semua orang untuk berdiet, dalam kata lain diet ni sebenarnya untuk turunkan berat badan lah, tapi kalau ikut definisi diet tu sebenarnya adalah makan, bukan apa pemahaman kita diet untuk tidak makan. Right? Tetapi apa yang saya boleh jawab, bagaimana cara terbaik untuk diet ataupun untuk turunkan berat badan atau kawal berat badan kita, kita kena ingat yang tadi saya kata, saya bagi tips 3B. Ingat 3B tadi, yang B pertama berdisiplin, itu yang penting. Berdisiplin di mana masa makan yang paling penting. Kerana saya pernah jumpa ramai pesakit-pesakit di hospital yang mengatakan mereka nak turun berat badan, mereka kurangkan pengambilan mereka daripada 3 kali kepada 2 kali. Dan 2 kali yang diambil itu tak kena dengan keperluan tubuh kita, di mana dia ambil brunch, yang kita panggil brunch, pukul 11 pagi sarapan dia ataupun breakfast dia, dan lepas tu tengah hari masih kenyang, dia makan pula pukul 4, pukul 5 makan tengah hari dia. Apa yang berlaku, tubuh kita tak boleh proses makanan tu, sebabnya pada masa tersebut sepatutnya tubuh kita adalah fungsi dia untuk menghadam apa yang kita makan di waktu makan utama. Tetapi sebaliknya, jika kita ambil makanan yang berat di antara waktu makan utama, tubuh tidak boleh menghadam sepenuhnya, maka dia akan ditukarkan sebagai lemak. Dan secara tak langsung ia akan menyebabkan peningkatan berat badan dengan hanya mengambil 2 masa makan berbanding mengambil 3 masa makan yang tetap mengikut keperluan tubuh kita, yang sebagaimana saya maklumkan tadi dari segi masa makan yang betul. Itu tips yang terbaik untuk diet satu. Dan yang keduanya, kita kena berhemah, cuba makan dengan perlahan supaya tubuh kita mengenal pasti yang di mana tubuh kita ni dah kenyang dan bukannya lagi boleh ditambah. Dan ada teori yang mengatakan bagaimana pesakit, seseorang individu yang obes tu dia boleh makan sampai dia punya stomach ataupun perut dia boleh expand, ianya disebabkan oleh nerves. Dia ada nerves yang dekat stomach kita. Asal ni macam kita kat rumah ni elektrik short circuit lah, kalau terlebih power dia akan terpadam kan. So sebenarnya dekat perut kita, stomach ni ada juga short circuit tu, but disebabkan oleh masa terutamanya pada anak-anak ataupun anak kita 1000 hari pertama tu, mereka diberi makanan yang tidak sepatutnya diambil, berlebihan dari segi tenaga dan juga nutrien-nutrien yang tidak sepatutnya, menyebabkan kapasiti stomach mereka, perut mereka membesar, dan ada nerves yang di perut tu dia dah short circuit, dia dah terputus, dia tak boleh nak detect, maksudnya kapasiti perut ni dah cukup, stop. But bila dia meningkat dewasa, kapasiti stomachnya kekal besar, bila dia makan sikit dia tak rasa kenyang, padahal benda tu dah cukup. Dan perut tadi, kapasiti perut tu tak boleh nak detect lagi sebab berlaku dah putus nerves yang sepatutnya kontrol. Itu yang tak sampai maklumat kepada otak kita, central nervous system, yang mengatakan stop, anda dah kenyang. Itu salah satu daripada teori yang mengatakan kenapa individu yang obes ni dia makan tapi tak kenyang-kenyang juga. Okay, so yang pentingnya kita berbalik semula kepada makan mengikut masa yang tetap, saiz hidangan yang mengikut keperluan kita, makan secara berhemah, dan juga yang pentingnya bijak memilih makanan yang kurang masin, gula dan juga garam. Itu yang saya rasa cara terbaik untuk kita berdiet. Okay, Rozin? Dr. Nick, ambil terus soalan kalau minum air banyak betulkah akan menyumbang gemuk air, dan juga kalau kita makan langsung boleh kurus ke? 2 soalan ni jawab terus Dr. Nick. Boleh. Gemuk air ni sebenarnya tak ada istilah gemuk air, right? Sebab tubuh kita ni terdiri daripada otot dan juga lemak. Kalau nak dikira peratus air dalam tubuh kita 56% hingga 74%, semuanya adalah konstan atau malas. So yang orang kata ada masalah gemuk air ni hanya relevan ataupun sangat berkait dengan individu ataupun pesakit yang ada masalah buah pinggang. Kemungkinan sebab buah pinggangnya dah tak boleh proses, air tidak boleh diserap dan dibuang di kumuh secara normal, mereka menyebabkan berlakunya water retention ataupun tekanan air dalam tubuh. Itu yang kita panggil edema ataupun
so-called gemuk air. Tapi untuk individu yang tak ada masalah buah pinggang sebenarnya tak ada istilah gemuk air. Sebab tu Prof kata jangan timbang setiap hari. Setiap hari memanglah akan nampak berat badan. Minum air segelas pun boleh bertambah. Tapi bukan disebabkan oleh air itu. Disebabkan oleh proses homeostasis dalam tubuh kita. Okay? Okey, ada satu soalan daripada Puan Suzana Yusof ni. Dia kata apa nasihat doktor jika anak-anak suka makan roti dengan peanut butter atau makanan bergula, sebab dia pernah dengar seorang dietitian mengatakan tak perlu risau pengambilan gula kanak-kanak kerana mereka aktif. Jadi mohon pandangan Dr. Nick. Okey, kalau anak hanya suka ambil roti dengan peanut butter saja, okey, semestinya roti dengan peanut butter tu menyumbang tenaga kepada anak tersebut, keperluan tenaga harian dia. Tetapi apa yang kita kena faham, dalam roti dan peanut butter dia ada nutrien dia yang tertentu. Sekiranya anak tu terus mengambil roti dan peanut butter sahaja tanpa mengambil kepelbagaian makanan yang lain, semestinya anak ini akan mengalami dalam satu tempoh tertentu, kita tak pasti, mungkin bulan, mungkin tahun, anak ini akan mengalami masalah kekurangan nutrien ataupun zat makanan yang tidak ada dalam roti ataupun dalam peanut butter. Okay? Terutamanya serat, sayur-sayuran, buah-buahan yang sememangnya kita akan dapat kita punya sumber vitamin dan mineral. So seboleh-bolehnya sebagai ibu bapa ataupun ibu, kita kena galakkan ataupun pelbagaikan cerita dekat anak ni. Okey, kalau dia nak makan peanut butter ni, apa kata kalau kita letak, saya pernah tengok resepi yang mana roti dia letak peanut butter, lepas tu dia letak spinach dalam tu, dia kapit and then dia bakar. So saya rasa bayam tu tak terasa, tapi sebenarnya ada sayur dalam tu. Anak-anak tak perasan. So lama kelamaan dia akan acquire rasa sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu yang cara yang ibu bapa nak kena kreatif lah untuk integrate ataupun untuk masukkan makanan-makanan lain, terutamanya picky eater, anak-anak yang memilih makanan ni memang saya tak nafikan susah, tetapi tugas ibu bapa nak kena sabar dan pada waktu masa makan yang sama kalau boleh jadikan contoh kepada anak-anak ni. Dia tengok ibu dan ayah dia makan sayur, makan buah, dan mungkin kata cuba rasa kalau tak banyak, sikit je. Sikit, lama kelamaan dia akan menjadi habit dia. Betul kan Dr. Noh? Dia kena start macam tu kan? Dia apa-apa dia kena start dengan sikit dulu dan baru dia menjadi tabiat dia. Okay, Fauzi? Okey, ada beberapa soalan yang ada kawan yang telah bantu menjawab dalam grup chat ini. Contohnya kalau nak delete onset muscle soreness, kita kurangkan intensity, kata Dr. Denise. Ya, terima kasih Dr. Denise bagi respon tu. Ada soalan juga tentang sewaktu Ramadan daripada Muhammad Effendi, aktiviti fizikal seperti berjoging terhenti sebab bulan Ramadan lah. Jadi bila masa sesuai untuk memulakan senaman berintensiti tinggi seperti berlari sejurus selepas Ramadan? Ada yang boleh bantu jawab, Prof ke Dr. Nick ke? Kalau saya baca lah orang kata raya kedua dah boleh start exercise, tapi mungkin jangan start terus dengan macam nak lari marathon ke, kita start sikit-sikit lah sebab dah lama badan kita tak exercise. Saya rasa macam itulah. Ada orang tanya pasal keto diet kat sebelah tu dalam chat. Dr. Nick nak jawab ke? Apa jawab pun boleh. Keto diet tu macam kurang makanan yang high protein dengan kurang karbohidrat. So kalau orang yang nak kuruskan badan, memang kalau dia follow keto diet, dia akan turunlah berat badannya dengan sangat cepat. Tapi kalau kita praktikkan keto diet untuk jangka masa panjang yang berbulan-bulan, kadang setengah orang buat bertahun-tahun, actually benda tu tak elok untuk tubuh badan kita. So dia boleh menyebabkan apa benda Niki? Liver. Apa Niki? Boleh menyebabkan fatty liver sebabnya fatty liver sebab
tubuh kita tak cukup karbohidrat sedangkan otak kita memerlukan glukos. So apabila penyumbang utama pada glukos daripada karbohidrat kurang, tubuh kita akan cari alternatif di mana hati kita akan proses glukos ini daripada sumber lemak yang kita panggil proses gluconeogenesis. Apa yang berlaku, tubuh akan dapat glukos, otak akan dapat glukos daripada proses ini. Tetapi pada masa yang sama akan berlakunya deposit lemak pada hati disebabkan oleh triglyceride yang dipotong. Triglyceride adalah sumber lemak yang apabila diproses oleh hati akan menghasilkan karbohidrat daripada raw dan dia akan menghasilkan lebihan fatty acid, asid lemak. 3 asid lemak itu akan dideposit di pada hati. So dalam tempoh jangka masa yang lama, ini yang kita dapati pesakit-pesakit akan mendapat fatty liver kita panggil. Sekarang ni kalau di hospital sangat common dalam kalangan pesakit diabetes sebab mereka takut nak ambil karbohidrat, sumber karbohidrat. Kadang-kadang tu mereka cuba hadkan tersangat banyak dan menyebabkan tubuh mereka akan menghasilkan glukos daripada sumber yang bukan lemak. Ini yang kita tak galakkan. Kes yang sama juga dengan pengamal-pengamal keto diet ni lah. Mereka mengambil jumlah lemak sebanyak sampai 90%. Sedangkan tubuh kita yang paling minimum kita perlu karbohidrat tidak boleh kurang daripada 25%. Kalau kurang, ini proses yang saya maklumkan tadi akan berlaku. Okey, Dr. Nik, penjelasan yang jelas. Prof juga. Saya ambil satu soalan daripada grup chat ini. Adakah boleh kanak-kanak kalau bawah umur 6 tahun kita bagi high protein? Dr. Nik? Olah. Expert area. High protein maksudnya apa kurang jelas lah. Maksudnya kalau kita bagi dia makan ayam banyak-banyak ke daging banyak-banyak ke kita nak bagi dia makan suplemen protein tak boleh lah Berapa kadang-kadang kanak-kanak ni dia suka makan satu protein saja, jenis protein. Contohnya ayam, dia akan makan nasi ayam. Betul, ayamnya banyak, nasinya sedikit. Boleh komen sedikit macam tu. Mungkin itulah maksud Encik Azlan tu lah. Selain daripada suplemen, memang kita tak benarkan kepada kanak-kanak because dia akan memberi beban kepada buah pinggang anak tersebut. Ya. Jadi mungkin berapa boleh komen tentang anak-anak kadang-kadang dia ekstrim sangat, suka sangat makan. Actually kalau di Malaysia, bila kita buat kajian survey pemakanan kanak-kanak di Malaysia, kita memang mendapati bahawa bukan saja kanak-kanak, survey lain yang buat dewasa pun memang orang Malaysia dah cara makan kita yang biasa tu memang dah terlebih protein daripada saranan yang diberikan. Biasanya double 2 kali lebih. So kalau ada anak yang memang suka makan protein sangat dan tak makan langsung macam roti, biskut atau nasi dan mi sebagainya, saya rasa kurang elok lah. Tapi jarang kita jumpa kanak-kanak yang tak suka makan nasi ke biskut, roti, kek. Biasanya kanak-kanak lebih suka makanan berkarbohidrat daripada makanan tinggi protein lah. Biasanya. Tapi tak semestinya semua kanak-kanak sama. Tadi ada seorang tanya pasal roti peanut butter bergula, dah jawab Dah. Dr. Aini dah tolong jawabkan. Okey. Saya. Dr. Nik Shanita pun tadi ada bagi respon juga kan tentang peanut butter dan gula tadi juga. Okey. Memandangkan kita telah pun menghampiri 12.30 ya. Dan saya ingin mencadangkan kepada sekretariat, sekiranya ada soalan-soalan yang kita tidak dapat jawab pada sesi ini, mungkin pihak sekretariat boleh catatkan dan kemudian bagi kepada ahli panel kita, dan ahli panel kita tolong jawab dan kita akan emailkan kepada penanya soalan tersebut, insyaAllah. Okay. Jadi untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan kerana menyertai webinar umum ini supaya apa yang kita kongsikan pada hari ini dapat memastikan kita kekal sihat di musim perayaan dan juga dalam tempoh wabak COVID-19 ini. Jadi saya mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang sudi bersama dengan kita pada hari ini. Dan juga saya mengucapkan selamat Hari Raya
dan juga selamat menyambut apa jua perayaan dalam masa wabak ini, dan semoga kita sentiasa sihat dan selamat bersama di rumah. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Saya semua. Raya semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah kita dah habis sesi untuk pagi ni. So siapa partisipan yang tak dapat register lagi seminar kita pagi ni boleh scan QR code. Ini Kita untuk buka. kaki tangan UKM.